Pengenalan MBSJ, Majlis Bandaraya Subang Jaya ditubuhkan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 di bawah Seksyen 4 melalui Warta Kerajaan Negeri Selangor nombor 26 bertarikh 2 Januari 1997 berikutan eksersis kenaikan taraf dari Majlis Daerah Petaling. Struktur organisasinya terdiri daripada 20 jabatan yang bertanggungjawab terhadap perancangan pembangunan bandar, perkhidmatan perbandaran, penilaian dan pengurusan aset, kawalan perniagaan, penguatkuasaan dan pembangunan komuniti. Unjuran penduduk di Majlis Bandaraya Subang Jaya adalah seramai 642,100 orang. Fungsi Jabatan Kejuruteraan: 1. Melaksanakan pengurusan pentadbiran, mesyuarat, aset, kewangan, aduan, kenderaan dan jentera majlis dengan lebih cekap dan teratur. 2. Melaksanakan pengurusan permohonan permit korekan jalan, pengurusan pembangunan pelan infrastruktur, pelan teknikal, kebenaran merancang dan pengurusan projek pembangunan serta penyelenggaraan lampu jalan, lampu taman, lampu isyarat jalan, perparitan, sistem mekanikal dan elektrikal aset-aset majlis. 4. Merancang dan menguruskan pelaksanaan sistem tebatan kestabilan cerun. Hai, saya Taufik, Ketua Kumpulan Electrical Ivo. Assalamualaikum. Saya Yazid. Hai, saya Izwar. Hai, saya Syazal. Telepon dong. Kejap for Traffic Light telah siap dilaksanakan pada Oktober 2021. Inovasi ini boleh digunakan oleh pihak polis, bomber dan ambulan di persimpangan lampu isyarat bagi tujuan mengawal lalu lintas dan mendapat sela masa hijau. Tujuan utama projek ini dihasilkan adalah untuk menyelamatkan nyawa dan memudahkan kerja seharian penjawat awam. Projek ini merupakan projek inovasi yang pertama di Malaysia. Kaedah analisis projek. Kategori kemalangan di persimpangan lampu isyarat adalah sebanyak 2,110 kes, di mana jumlah ini merupakan jumlah tertinggi punca kemalangan jalan raya pada tahun 2018. Peratus kes ini adalah 35.94%. Dengan menggunakan kaedah SMART dan analisa matrik, didapati masalah utama yang perlu diberi perhatian adalah peningkatan kadar kemalangan di persimpangan lampu isyarat. Justru itu, idea pembangunan inovasi telah ditumpukan bagi mengatasi masalah kemalangan di persimpangan lampu isyarat ini. Kita saksikan apa yang telah berlaku jika lampu isyarat masih dikawal secara manual. Ni tengah-tengah ni rakaman ni pun cantik ni. Ya, melambung dia ni. Kau mata saya tu. Allah. Bahaya bukan? Adakah ini yang kita mahukan kepada anggota trafik yang telah membantu kita setiap hari? Sanggupkah kita melihat nyawa mereka digadaikan begitu sahaja? Jom, saya bawa anda untuk melihat apa yang terjadi kepada kenderaan kecemasan. Showed the ambulance was hit at the Jalan Green Jalan Tun Ahmad Zaidi intersection by a Nissan X-Trail 4-wheel drive vehicle which was coming from Jalan Green. The 40-year-old patient Masalah, memang masalah. Statistik menunjukkan
kemalangan di persimpangan lampu isyarat merupakan jenis kemalangan yang tertinggi di Malaysia. Cadangan penyelesaian. Kumpulan kami menggunakan kaedah penyelesaian Design Thinking dan PDCA. Projek ini telah dijalankan selama 9 bulan bermula April 2021 sehingga Disember 2021. Gancat projek. Empati. Melakukan interview dan analisa terhadap beberapa orang penjawat awam dan pengguna jalan raya. Takrifan. Penemuan yang dijumpai dari interview serta berniat untuk membantu. Penjanaan idea. Mereka bentuk idea dan penilaian penyelesaian. Kumpulan Electrical Evo telah menjadikan alat kawalan jauh kipas sebagai penanda aras dalam menghasilkan projek inovasi ini. Justru, kaedah Scamper, analisa pro and cons dan SWOT analisis digunakan bagi menjana idea bagi menyelesaikan masalah kemalangan di persimpangan lampu isyarat dengan menggunakan alat kawalan jauh. Penghasilan dan pengujian prototipe. 1. Lakaran dan prototipe. 2. Prototipe fizikal. Fasa aplikasi. Kerja-kerja mengenal pasti komponen dan harga barang keperluan untuk menghasilkan alat kawalan jauh. Analisa 1. Harga komponen. Kerja-kerja membuat model 1. Proses etching PCB board. Proses meletakkan PCB. Proses memateri komponen. Acuan remote casing. Proses menghasilkan remote casing. Analisa 2. Etching proses perlu dilaksanakan ke atas PCB board bagi mendapatkan wireline seperti yang dikehendaki. Kerja-kerja memasang dan memuatkan PCB ke dalam remote casing. Analisa 3. Kerja ini merupakan fasa akhir pemasangan alat kawalan jauh kejap for traffic light. Pengujian terus dibuat di controller lampu isyarat untuk RF matching. Uji cuba. Proses uji cuba dalaman dan di tapak. Test. Ujian 1. Head resistant wire. Ujian 2. Gate dan controller lampu isyarat. Ujian 3. Uji cuba tapak. Ujian 4. Integration with other controller. 3C. Penjenamaan. Telah 4 kali ujian dilakukan dan melepasi piawai yang telah ditetapkan. Semua ahli kumpulan Electric Evo telah bersetuju untuk memberi nama kepada projek iaitu Kejap for Traffic Light. Kejap bermaksud kawalan jauh polis dan 4 bermaksud 4 kali uji cuba dijalankan sebelum dapat menyiapkan projek ini. 3D. Pelaksanaan inovasi. Kumpulan Electrical Evo telah melaksanakan tindakan Kejap for Traffic Light untuk menyelesaikan masalah kemalangan di persimpangan lampu isyarat. Lokasi cadangan persimpangan sistem Kejap for Traffic Light ini telah dicadangkan oleh pihak PDRM iaitu di simpang J15 siaran murni, simpang J22 jalan perpaduan, simpang J28 siaran mulia, simpang J29 siaran tujuan, T35 simpang JPN Puchong Utama, jalan Puchong Utama 3, jalan PU 7 Palang 1. Sekarang remote dah ditekan untuk kita dapat hijau. Okey, sekarang kita dapat sela masa hijau untuk melintasi persimpangan ini. Test run berjaya. Alhamdulillah. Empat. Outcome dan impak projek. Outcome projek dan pembuktian. Sebelum inovasi, polis trafik berdiri di tengah persimpangan yang sibuk dan bahaya. Lepas inovasi, pihak polis berdiri di tepi bahu jalan dan hanya memegang alat kawalan jauh untuk kawalan trafik. Sebelum inovasi, pihak bomba tersekat di simpang lampu isyarat. Selepas inovasi, pihak bomba memegang alat kawalan jauh untuk laluan yang lebih lancar dan tidak tersekat. Sebelum inovasi, kontraktor atau staf perlu standby bersama beberapa peralatan seperti laptop dan key display unit iaitu KDU.
Selepas inovasi, standby dengan hanya memegang alat kawalan kejap for traffic light mengurangkan masa kepada 10 minit atau 92%. Sebelum inovasi, mengurangkan jumlah anggota polis trafik yang bertugas di tapak, tetapi selepas inovasi, hanya seorang anggota trafik diperlukan di tapak, penurunan sebanyak 75%. Sebelum inovasi, cuaca hujan lebat dan ribut petir menyukarkan kerja anggota polis trafik mengawal lalu lintas. Selepas inovasi, penggunaan alat kejap for traffic light boleh digunakan pada lingkuran jarak sebanyak 1.6 km. Sebelum inovasi, SOP masa menyelamat ambulans gagal, tetapi selepas inovasi, SOP masa menyelamat berjaya, pengurangan sebanyak 97.7%. Impak projek dan pembuktian. 1. Lebihan peruntukan telah digunakan untuk memasang lampu solar. 2. Mengurangkan stres polis trafik. 3. Menghalang tanggapan negatif masyarakat. 4. Meningkatkan kadar peratusan peluang untuk hidup kepada pesakit kronik. Yang kelima, mengurangkan pengeluaran gas karbon dioksida. Dan terakhir, masa bersama keluarga. Potensi pengembangan inovasi 5.1. Tahap ketersediaan teknologi, sistem dan proses. Penyeraman telah dibuat di semua persembahan utama lampu isyarat di dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Subang Jaya. Penyeraman juga telah dibuat dengan kerjasama daripada beberapa buah PBT seperti Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya Kajang dan akhir sekali Jabatan Teknikal iaitu Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor. Ada bagi tahu saya. Benda ni memang saya setuju dengan satu benda yang cik kata. Kalau dia pergi kepada ambulans, akan ada kegunaan. Sebab walaupun ambulans dia punya siren tu, once dia pasang, mesti tak boleh jalan saja. Kalau berlaku kemalangan, mesti kesalahan akan ada pada ambulans. Lampu untuk ni lampu isyarat. Tu. Untuk yang kedua point cik kata tadi pun memang dia akan bantu saya punya anggota lah. Kalau kata untuk guna pihak polis, boleh pergi duduk dalam kereta. Kalau keadaan cuaca tak mengizinkan untuk anggota kita ada dekat tengah jalan. Sebab kita hujan lah, sebab hujan. Kalau kita nak letakkan anggota kita dekat tengah jalan, memang ada risiko yang sangat besar dekat dia orang. Motor tak dapat nak break pun boleh tu kan. So memang bagus sebenarnya, idea dia bagus. Dia akan 1.6 km. Oh, jauh. Tapi indikator lah, kita ada indikator kita letak tu. So kita 1.6 km kita dah boleh tekan dan dia boleh masuk. Yang simpan yang biasa lah, yang besar. Macam kita punya lah, macam tabler tu. Dia mesti depan dia 2, yang besar tu dekat UiTM Jalur Osman tu. Ataupun dekat MPE pun dekat itu sorak. So dia akan communicate lah. Kan? Okey kan? Okey, lepas ni. Kerana dia buat so dia akan sinkron lah dengan yang MPE punya. Contoh yang kita punya lah. Penggunaan kejap for oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Penggunaan kejap for oleh Majlis Perbandaran Sepang. Penggunaan kejap for oleh Majlis Bandaraya Shah Alam. Penggunaan kejap for oleh Majlis Perbadanan Putrajaya. Penggunaan kejap for oleh Majlis Perbandaran Kajang. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan projek inovasi ini. Diharapkan projek ini beri payah besar pada masyarakat dan penjawat awam. Kejayaan penghasilan projek inovasi ini membuktikan kerjasama yang erat antara ahli kumpulan Electrical Evo